Okey, saya dah boleh mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah diam tak diam dah 21 episod dah kita bersama dalam tempoh PKP sehinggalah PKPB saya menghiasi menemani berkongsi pengalaman saya dalam menguruskan jenazah. Sebenarnya kalau ikutkan daripada pengurusan jenazah ni banyak yang saya dapat. Cuma ada beberapa yang saya tak boleh nak cerita sebab saya lupa tempat kejadian. Ada juga beberapa benda yang saya tak boleh nak cerita sebab benda tu terlalu ekstrim. Bila terlalu ekstrim tu takut nanti orang kata benda ni direka-reka ataupun benda ni terkatun kan. Jadi kita ambil benda yang random je, yang mana saya rasa benda tu sesuai, kita berkongsikan. Yang mana kita rasa tak sesuai, rasanya tak perlu. Okey, seperti biasa, apa yang boleh saya sampaikan pada hari ini iaitu perkongsian tentang nasi kangkang. Nasi tangas, orang panggil nasi kangkang. Ada setengah tempat nasi tangas. Okey. Perkongsian saya pada hari ini adalah berkenaan dengan satu perkongsian di mana benda ni berlaku di sekitar kawasan Terengganu. Okey. Saya hanya bagi nama tempat, negeri cukuplah. Lain-lain tu tak perlulah. Sebab benda ni mengaibkan kan. Di kawasan sekitar Terengganu. Dan saya difahamkan orang rumah dia, apa orang kata, orang Kelantan. Saya difahamkan lah. Orang rumah dia orang Kelantan. Jadi cukup sampai situlah dia punya identiti dia. Selebihnya tak perlulah kita nak panjang-panjangkan sebab benda ni mengaibkan. Allah. Okey, kejadian ni, pengalaman yang saya nak kongsikan ni adalah pada tahun 2017, pertengahan 2017. Ketika itu saya dengan Din, dengan Pakcik Din pun, kes saya dengan Din lah, Pakcik Din tu dah kira hardcore lah. Kes saya dengan Din ni kira macam, Alhamdulillah segala ilmu yang dicurahkan oleh Pakcik Din sedikit sebanyak mendapatlah tempat di hati kami. Kami belajar sehingga banyak benda yang kami dapat hadapinya sendiri tanpa bantuan Pakcik Din. Tapi walau macam mana pun Pakcik Din ni tetap kami punya master sebab kok macam mana pun kena refer dia juga. Okey. Din ni macam biasa, dia seorang yang bagus, seorang yang helpful. Pada saya dia sangat puncher. Dia boleh dikategorikan puncher juga dan dia committed dalam dia punya kerja. Cuma beza dia suka menyusahkan saya. Dia tak susah dengan Pakcik Din, dia suka menyusahkan saya. Tapi itulah perangai Din kan. Saya suka dia. Okey, perkongsian kita pada hari ini iaitu pada tahun 2017, pertengahan 2017. Pakcik Din mendapat satu panggilan daripada sahabat dia untuk uruskan satu jenazah. Satu jenazah ni meninggalnya dekat Selangor. Meninggalnya dekat Selangor. Lepas urusan kapankan, mandikan, kita orang kena hantar ke Terengganu. Okey. Berlaku dekat hospital Selangor juga, hospital besar Selangor. Jadi lepas pada tu macam biasa Pakcik Din akan call, beritahu Din beritahu saya. Okey, cuma beza dia pada kali ini yang ikut untuk pergi mandi jenazah ni 4 orang. Saya, Din, Pakcik Din dan juga kawan Pakcik Din yang seorang yang bisu tu. Yang bisu tu mungkin tak ada apa nak buat kot, dia nak ikut. Biarlah dia ikut kan, dia tak mengganggu dah. Okey. Bila
bila dapat call, dia terus call saya. Benda ni berlaku pada tengah hari. Tengah hari dalam pukul 2 lah. Waktu dah lapar habis lunch tu lah. Pukul 2. Dapat call. Din call saya. Dia cakap, ada kat mana bro? Saya kata macam biasa jawapan saya ada dekat rumah. Okay, dekat rumah tak ada apa nak buat. Sementara tengah layan-layan movie kan. Tak ada apa nak buat. Tu dia kata, ni kita ada satu kes ni. Tapi yang ni outstation. Mana? Kita mandi urus jenazah dekat Shah Alam. Tapi kita hantar dia dekat Terengganu. Sebab dia orang Terengganu. Okey, faham lah kan. Okay, jadi saya pun kebetulan pada hari tu orang rumah masih kerja. Saya telefon orang rumah saya, cakap dengan dia, saya akan outstation lah untuk uruskan satu jenazah. Nak pergi ke Terengganu kok macam mana pun kena beritahu dia juga kan. Dia tiba-tiba dia balik tengok dah tak ada orang kan. Pelik juga kan. Okey. Jadi dia dekat dengan saya daripada Damansara nak pergi ke Shah Alam dekat. Jadi dia suruh saya pergi ke rumah dia. Mana kita bergerak sekali. Okay, saya pun mandi, bawa lah baju selai 2. Yelah takut ada apa-apa kan. Selai 2 dengan seluar. Terus saya start motor, bergegas pergi ke rumah Din. Terus saya bergegas ke rumah Din. Okay, sampai ke rumah Din tu lebih kurang dalam 20 minit tu. 20 minit itu saya sampai ke rumah Din. 20 minit. Sesudah sampai ke rumah dia, Pakcik Din pun dah ada dekat rumah Din. Jadi Pakcik Din beritahu, kita nak pergi Shah Alam ni, kita nak mandikan satu jenazah. Ini kawan pakcik ni. Kawan pakcik lah. Dia kata, okey faham lah. Kawan pakcik. Jadi, kita mungkin outstation lah. Nak pergi ke Terengganu. Lepas tu pakcik kata, sakit apa? Saya kata dengan pakcik, sakit apa pakcik? Doktor tak dapat sahkan dia sakit apa. Tapi lepas dia makan nasi, dia tersedak nasi. Nasi tu tersedak dekat dia punya saluran pernafasan. Lepas tu sesak nafas, meninggal dekat rumah juga. Jadi bawa pergi hospital. Sampai hospital dah pergi postmortem sebab nak tahu punca kematian. Jadi doktor sahkan dia mati sesak nafas tu je. Tapi tengok pada tak ada sakit apa lah. Okey, jadi kami pun bergegas lah pergi ke hospital tersebut. Okay, daripada pukul kita bergerak dari pukul 2.45 macam tu lah untuk sampai ke hospital kat Shah Alam, hospital kat Selangor tu. Sampai kat hospital Selangor tu, kita pergi ke hospital untuk perkenalkan diri dan nak beritahu. Kebetulan pula kawan pada arwah di kat sana menyambut kami. Okey, sesampai-sampainya kami dekat sana, kita orang dapati apa nama tu, siapa nama tu, kita sampai sana body tak boleh release lagi. Sebab apa? Dia tengah tunggu waris daripada lelaki ni datang untuk sign, untuk sahkan siapa orang tu. Kalau tidak, tak boleh terus pergi mandi je. Dia mesti nak kena ada orang untuk confirmkan body ni siapa nama, untuk pengecaman mayat lah orang panggil. Kami sampai sana dalam pukul dekat-dekat 3.45 dekat lah. Sebab perjalanan sana tu tak ada jauh sangat. Cuma beza dia bawa tak laju lah, bawa slow. Saya yang bawa van tu Pakcik Din. Sebelah Pakcik Din tu adalah Din dan saya. Pakcik yang bisu tu duduk kat belakang. Duduk kat tong, bahagian tong. Jadi kita orang pun sampailah, dah sampai ke tempat tu. Mana sekarang ni kita kena tunggu. Lepas tu masa dalam proses menunggu tu, sahabat dia lah, sahabat daripada arwah ni duduk sekali dengan kita orang lah. Lepas tu pakcik, kita dengar lah pakcik borak.
Macam mana pula siapa nama tu yang arwah ni boleh ada dekat Selangor? Bukan ke dekat Terengganu ke? Dia kata, lepas tu dengar daripada cerita kawan dia, arwah dah ada dekat sini lebih kurang dekat 2 bulan dah ke 3 bulan. Katanya lari. Cakap lari kenapa? Ada masalah ke? Tak ada, lari. Dipahamkan arwah ni ada masalah dengan keluarga. Bila ada masalah dengan keluarga, kebetulan dia datang ke rumah saya. Masa dia datang ke rumah saya tengok arwah ni tak senang hidup, tak senang duduk. Dia kejap ke sana, kejap ke sini, kejap gelisah. Dalam tempoh 1 bulan ke 2 bulan tu, dia hidup dia gelisah je. Lepas tu dia kata dia nampak benda bukan-bukan, macam ilusi. Tapi sedangkan saya duduk kat rumah saya tu memang saya tak nampak apa-apa. Tapi dia ilusi. Dia kata dia nampak ada benda nak terkam dia, ada benda nak koyak badan dia. Lepas tu dia ni keinginan dia nak balik. Tapi saya cakap dengan dia, kalau kau nak balik, balik je lah. Apa masalahnya? Tapi dia macam ada satu benda yang menghalang dia untuk balik. Kisah dia macam tu. Lepas tu pakcik kata, kenapa jadi macam tu? Saya bila dia duduk dengan saya ni, saya bawa dia pergi berubat dekat Batu Tiga. Macam saya takut lah, risau juga. Dia kawan kita kan. Risaulah juga kan. Bawa berubat dekat Batu Tiga kan. Sebab dia kata tiap malam dia tak boleh tidur. Lepas tu dia asyik teringat benda bukan-bukan. Lepas tu dia mimpi pelik-pelik. Mimpi anjing hitam. Mimpi dia makan janin. Macam-macam dia cerita dengan saya pagi tu. Jadi saya rasa ni macam ada benda yang tak bagus. Ada benda yang tak baik. Apa yang boleh dikatakan? Dia pergilah. Saya ambil inisiatif, mana kawan dia lah. Saya ambil inisiatif untuk bawa dia pergi berubat. Bila kami bawa pergi berubat, kata bomoh tu lah, kata pengamal perubatan tu, arwah ni dia kena nasi kangkang. Lepas tu macam mana? Sekarang ni arwah kena nasi kangkang. Tapi arwah juga ada saka. Oh, maksudnya arwah ni ada saka. Saka tu datangnya daripada, bukan kepunyaan dia. Saka tu adalah waris daripada keluarga dia. Lepas tu Pakcik Din pun mengiyakan lah, sebab Pakcik Din memang kenal keluarga dia. Sebab mengikut daripada cerita Pakcik Din, arwah ni orang kata apa, bapa kepada arwah ni memang orang yang hebat lah. Orang yang hebat-hebat lah. Tak mustahil lah turun ke dia. Sebab apa, arwah ni anak yang pertama, anak yang sulung. Jadi lepas pada tu bomoh yang mengubat arwah ni pula kata, arwah ni kena busung. Kena nasi tangas. Bila kena nasi tangas, kesan daripada nasi tangas tu, dia jadi macam murung tau. Sebab apa, dia punya roh dia macam kena tarik untuk balik ke rumah. Tapi dalam masa yang sama, ada satu benda lain pula dalam badan dia tu menghalang dia. Kira saka yang ada dalam badan dia ni ibaratkan macam pendinding lah sebenarnya. Lepas tu pakcik dengar cerita tu, pakcik dah faham dah cerita. Sebab pakcik kenal dengan arwah ni. Lepas tu pakcik cakap dengan pakcik kata tak apalah, nanti kita tunggulah body tu siap, kita tunggu daripada pihak hospital. Sekarang ni kita nak tunggu siapa yang nak waris yang nak confirmkan arwah. Lepas tu sahabat dia pula kata, saya boleh je, tapi dia kata kena ahli keluarga. Jadi ahli keluarga dia semua daripada Terengganu, kecuali adik dia ada dekat tak silap saya, adik dia ada dekat belah-belah apa nama tu, adik dia ada dekat belah-belah Maran saya. Kira tu paling dekat lah. Tapi masa arwah menghembuskan nafas terakhir tu, masa arwah nak pergi postmortem, pihak hospital dah call lah waris. Sekarang ni waris on the way lah. Tak tahulah pukul berapa sampai. Bunyi macam tu lah. Jadi nak tak nak kita kena tunggu lah.
Lepas tu kawan kepada arwah ni pula dia kata dia nak pergi beli makanan jap. Jadi dia tinggalkanlah saya, dia tinggalkanlah Pak Cik Din, saya, Din dengan Wak Bisu tu lah. Saya panggil dia Wak lah, Bisu tu. Lepas tu saya pun Syah ni apa yang saya cakap dengan Pak Cik Din dah boleh terima. Sebab saya selalu banyak bertanya dan saya selalu nak tahu apa yang berlaku. Sebab kita buat kerja on the team, satu team. Tapi tak boleh lah kau seorang je tahu. Nanti yang kami kat belakang-belakang ni tak tahu apa, payah juga kan. Kita pun nak kena buat persiapan diri kita juga. Lepas tu bila saya kata dengan Pakcik, macam rumit je kan hal ni. Pakcik kata tak ada apalah, kita uruskan jenazah je. Kita mandi-mandikan dia, lepas tu kita bawa dia pergi Terengganu. Lepas tu kita kebumikan kat sana. Ahli keluarga dia semua kat sana. Lepas tu tadi saya dengar dia pergi sini sebab dia lari, kenapa? Lepas tu pakcik kata dia lari sebab dia ada masalah keluarga kat sana. Mungkin tekanan hidup ke tekanan ke apa kan. Jadi dia lari ke sini rumah kawan dia. Yang kawan dia ni pakcik tak kenal, tapi pakcik kenal dengan arwah. Okey, lepas tu bila bawa pergi mengikut daripada kawan si arwah ni, bila bawa pergi berubat dekat Batu Tiga, katanya apa nama tu? Arwah ni ada saka. Tapi kalau nak cerita pasal saka, pakcik memang percaya. Sebab apa? Arwah bapak dia memang hebat, orang yang hebat-hebat. Maknanya orang yang ada nama lah dalam persilatan ke apa, Allah alam lah, tapi ada nama lah. Pakcik kenal dengan arwah ni pun lama, daripada zaman pakcik bujang lagi. Masa tu kerja dekat area Kelantan, kerja bawa lori. Kadang-kadang gitu, tapi kenal rapat lah. Kadang bila out session singgah rumah dia tidur. Macam tu lah kan. Okey. Lepas tu mengikut daripada cerita kawan tadi, arwah ni kena nasi tangas. Okay, nasi tangas ni nasi kangkang lah. Lepas tu bila dah kena nasi kangkang, benda tu menyeru untuk balik ke rumah. Biasalah nasi kangkang ni kan, lepas kena nasi kangkang kita akan jadi pak turut. Apa yang, kalau contoh bini kita buat kat kita, apa yang bini kita nak, kita ikut dia. Boleh jadi tinggal selai kain dia ni. Lepas tu mungkin disebabkan bergaduh punya pasal dia lari. Dan kebetulan pula arwah ni ada saka. Maknanya 2 in 1 lah. Saka tu datangnya daripada keturunan bapak dia. Tapi saka tu lebih kepada pendinding lah. Macam kalau orang nak buat sesuatu benda tak elok dekat dia tu, dia bergantung je. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang tak masuk. Tapi kalau masuk pun masih still ada current lagi lah. Dengan dua makhluk berbeza dalam tubuh badan manusia ni. Lepas tu saya cakap, habis tu macam mana tu? Macam tu lah kan. Jadi tinggal lagi kita uruskan, kita hantar balik. Itu saja. Lain-lain tak ada. Lepas tu Pak Din masuk. Dia cakap, harap-haraplah kali ni jenazah tak susah kita nak uruskan. Kalau selalunya pakcik, selalunya lah kalau ada background macam ni, mesti ada benda-benda pelik-pelik nak berlaku. Mestilah ada je lah. Waktu kita orang pun tunggulah. Tunggu. Sebenarnya tunggu adik dia datang lah. Adik dia pakcik dia kenal. Tunggu sampai dah masuk waktu asar. Tak sampai lagi. Tak tahulah dia tahu jalan ke tidak kan. Kalau ikut daripada Maran, kalau kata dah call masa postmortem tu, kalau ikut kan dah sampai. Dah boleh mengetih dah orang kata kan. Tapi tak sampai-sampai lagi kan. Waktu bila dah masuk waktu asar tu, pakcik kata kita semayang dululah. Kita orang pun semayang lah dulu. Lepas dah semayang apa semua, lepas tu si bisu ni pula dia datang dekat pakcik, awan tak tahu apa benda cakap. Lepas tu dia tunjuk mesej lah. Mesej katanya apa nama tu, anak lelaki dia demam. Bini dia bawa pergi klinik. Lepas tu yang si bisu ni nak balik. Lepas tu pakcik dia kata, kalau kau nak balik, kami tak boleh hantar lah. Sebab kita nak tunggu jenazah ni. Lepas tu dia kata tak apalah, kalau macam tu kita panggil teksi je lah hantar dia balik.
Hantar masa ketika itu tak silap saya Uber ada kot masa tu. Uber ke Grab dah panggil untuk hantar balik hantar. Saya tak ingat lah Uber ke Grab. Din lah yang punya pandai ni. Lepas tu bila dah call, hantar orang tua ni balik. Sekarang tinggal ni saya, Din dengan pakcik. Okey. Lepas tu dalam pukul tengah tunggu, kawan-kawan yang arwah tu pun sampai. Kawan arwah sampai, dia bawa lah air apa sikit kan untuk kita orang lah. Alhamdulillah lah, sambil-sambil tu boleh basah tekak sementara nak tunggu. Lepas tu dalam dekat-dekat pukul 5.30 tu, 5.30, still lagi. Lepas tu kawan arwah ni telefon tak berangkat. Okey. Jadi pakcik kata tak apa, kita tunggu dulu. Mungkinlah dia solat ke apa ke, kita sangka baik lah. Punyalah tunggu dekat hospital kat Selangor tu. Tunggu dalam pukul 6.45 baru sampai. Terkejutnya kita orang, dia sampai dengan motor. Motor apa? Motor Honda juga lah, tapi Honda Wave ke Honda apa dah. Kita orang terfikir daripada Maran dia naik motor. Allahu Rabbi. Lepas tu sampai dekat kami tu, dia minta maaf lah dia lambat. Sebab masa perjalanan tu motor dia pancit. Bila motor dia pancit tu, dia telefon apa yang truck tol punya tu datang. Lepas tu dia pikul motor tu, bawa pergi sampai ke bengkel. Sampai lepas pada tol tu, ada bengkel lah pergi. Lepas tu dia keluar balik. Cakap Allah Akbar, tak apalah, yang penting dia selamat sampai. Lepas tu terfikir pula, nanti kan bila kita nak uruskan jenazah ni, dia nak balik macam mana? Dia nak balik motor juga ke kan? Tapi kau mana pun dia kena balik naik motor juga. Sebab apa? Takkan dia nak tinggal kat situ. Dia bukan duduk situ, dia duduk Maran kan. Yang meninggal ni abang dia lah, abang yang sulung lah. Dia pergi ke kaunter tu, saya kata, pakcik kata tak apa sekarang ni rehat dulu, tenang dulu. Pakcik bagi dah air, lepas tu pergi kat kaunter, kata nak pergi tuntut jenazah abang lah kata. Bagi nombor IC apa semua, diorang nak ada ikatan lah. Contoh kalau keluarga lah, kalau abang, kalau adik macam. Jadi bila sampai situ, urusan pun Alhamdulillah mudah. Jadi bila urusan dah dimudahkan, staf kesihatan tu kata body ada dekat dalam tong nombor 4. Jadi adalah staf-staf yang tolong untuk buat keluar body tu. Bila dia buat keluar dekat Hospital Selangor ni, dia lain sikit. Sebab ini kira pertama kali lah kita uruskan dekat Selangor tu. Jadi sampai dekat dia punya tempat mandi dia pun cantik kan, marmar apa semua. Jadi bila dah bawa pergi ke tempat nak mandi tu, salah seorang daripada staf kesihatan tu, dia macam bertegur dengan saya tau. Sebab masa tu saya tengah pegang kit jenazah. Dia cakap, abang uruskan jenazah ni ke? Dia cakap, jenazah ni pelik abang. Dia cakap, pelik macam mana pula? Tak apalah, abang tengok lah nanti. Kalau ada apa-apa, pagi kita orang kat dalam. Ni bila jenazah tu dah ada terbujur di atas batu tu, tak sempat nak buat apa-apa. Pakcik kata kita jangan buat apa-apa lagi, kita tunggu maghrib. Sebab dia sampai pukul 6.45, dia punya urusan tu semua dah dekat pukul 7. Tarik body sampai sana dah pukul 7.10 minit. Lagi berapa minit nak maghrib, kita maghrib dulu. Lagi bagus kan. So lepas tu kita orang pun tunggulah maghrib. Kawan pada arwah pun tunggu juga. Tunggu. Lepas tu adik dia tu, lepas dah cam mayat apa semua, pakcik bagi idea lah. Pakcik kata dengan dia macam ni, kalau tak keberatan, okey, kalau percayakan kami uruskan jenazah dan kita akan hantar ke Terengganu. Kalau macam awak ni, saya syorkan kalau nak balik Terengganu sekali, boleh naik van kami, tapi motor kena tinggal sini lah. Lepas tu
adik dia pula kata tak apa, dia kata kita nak balik. Kita nak balik lah, maknanya dia nak balik lah. Dia dah jumpa arwah dekat sini cukup lah, sebab dia nak balik ke Terengganu. Lepas tu saya katakan dia tak tengok sampai ke kubur ke apa semua. Tak, kata tak apalah. Dia panggil ustaz, dia panggil Pakcik Din ustaz. Ustaz buat lah semua sekali kan. Saya dah tengok, saya dah cam, ini memang betul abang saya. Kiranya saya nak balik dah ustaz. Tak ada masalah. Lepas tu kawan apa nama, Pakcik Din cakap dengan dia. Pakcik Din cakap apa dengan adik dia. Sebab Pakcik Din kenal dengan arwah, tapi Pakcik Din pun kenal juga dengan adik dia, tapi mungkin masa tu adik dia kecil lagi, dia tak perasan muka Pakcik Din, sebab yang datang adik kepada arwah ni datang pun umur dalam 20 tu, 19 ke 18 ke 19 macam tu lah. Lepas tu Pakcik Din pun cakap lah, kamu tak kenal pakcik ke? Lepas tu dia pandang lah, dia kata tak ingat lah pakcik. Dia cakap, kamu takkan tak ingat pakcik. Pakcik dulu buat kerja dengan ayah kamu ni apa semua, dengan abang kamu ni semua. Lama baru dia perasan. Cuma masa dia perasan tu, dia tak excited macam, oh ini pakcik. Tak ada. Dia macam ingat-ingat lupa. Lepas tu bila dia dah dapat macam tu, dia kata tak apalah pakcik, kalau pakcik, saya pun kenal pakcik pun kenal arwah. Kalau gitu pakcik uruskan je lah abang saya ni. Nanti kan saya menyusul lah, nanti minggu depan ke minggu satu lagi saya balik dah Terengganu. Dia kata macam tu. Lepas tu Pakcik dia ni tak puas hati tau, macam ada benda di sini. Sebab cara dia cakap tu macam dia nak cepat-cepat. Macam dia nak, apa kata, macam dia tak nak kita tanya soalan kat dia. Dia macam cepat-cepat, dia nak argue cepat-cepat. Lepas tu pakcik dia kata tak apalah kalau macam tu, begini. Kalau kamu rasa kamu nak balik, apa salahnya tunggu kita orang mandi, lepas tu nak balik-balik. Lepas tu adik dia kata, adik dia setuju. Kami pun lepas kami sembahyang maghrib, kita orang masuk bilik mayat. Masa masuk bilik mayat, yang ada, okey, sebelum saya terlupa, yang pakcik bisu tu dah balik lah. Sebab dah ada Grab hantar dia balik. Okay. Yang ada kat situ saya, Pakcik Din dengan saya, Pakcik Din, kawan arwah dengan adik dia. Ada 5 orang lah. So maknanya yang menguruskan jenazah tu ada 5 orang. Alhamdulillah, mudahlah kerja sebab ada 5 orang kan. Jadi bila nak uruskan tu, pakcik kata okey, sekarang ni tempat pun tak besar. Okey. Din buat macam biasa, bentangkan kengkapan, Sopi pergi buat air kapur barus dengan air sabun. Yang selebihnya biar pakcik yang buat. Okey. Jadi saya pun buat air kapur baru dengan air sabun. Kat situ lah semuanya kat dalam tempat tu juga. Din pun lepas saya dah siap, saya tolong Din sebab nak bentang kengkapan. Selalu dia buat seorang je, tapi kali ni saya tolong dia lah. Buat. Lepas saya dah tolong dia, saya nampak pakcik tak buka-buka lagi kain mayat tu. Selalunya dia dah buka dah kain mayat tu. Kalau dia dululah. Jadi bila pakcik, saya kata, pakcik, dah boleh kita mulakan lah. Lepas tu saya tekan pakcik buat tak tahu je. Lalu saya tepuk bahu pakcik. Pakcik okey tak? Pakcik terpanjat, Allahu Akbar. Lepas tu, kenapa ni pakcik? Fikir apa ni? Pakcik kata, tak ada apa. Pakcik teringat kawan pakcik ni, baik orang ni. Arwah ni baik orang dia. Tak apa dah pakcik. Ni kita pun dah siap ni semua. Sebab saya elok-eloknya tak payahlah kita nak borak lama-lama dalam bilik mayat tu kan. Jadi, bila pakcik buka dia kain tu, ternampaklah ada kesan jahitan postmortem kan. Kesan-kesan jahitan kan, postmortem. Kesan-kesan tu dia kesan-kesan jahitan lah, kesan jahitan kan. Siapa yang pernah ada saudara dia ke ataupun kawan-kawan dia yang meninggal ke apa kan, yang meninggal mengejut ke, yang mati mengejut ke, yang mati ataupun sakit, mesti dia ada postmortem. Sebab doktor nak pastikan dia mati ni sebab apa. Walaupun dia mati sakit jantung, tetap nak buat postmortem sebab nak tahu apa benda kat dalam tu. Jadi
bila pakcik dah buka tu semua, saya ambil kain batik untuk tutup lah, supaya kita tak guna lah kain hospital tu. Kain hospital tu memang kena bawa keluar, kena tak tepi. Lepas tu bila letak kain batik tu, adik kepada arwah ni, cara dia pandang arwah ni macam tak puas hati tau. Macam tak tahu, dia macam marah sesuatu tau. Dia sampai dia kata dengan Pakcik Din, dia kata, pakcik buatlah pakcik kan. Buatlah macam mana pun, kita kat sini tengok je lah. Lepas tu pakcik pun tak kata apa lah. Pakcik tak mau argue, sebab benda ni kalau kita argue lagi panjang cerita dia. Lepas tu kawan pada arwah ni pun dia usap rambut, usap rambut. Tapi dah beritahu dah, kalau kita nak uruskan jenazah jangan bercakap dengan mayat, tak baik, tak bagus kan. Jadi saya pun ambil kain, ambil air. Masa ambil air tu apa semua, siam nak bagi hilang dia punya kekotoran. Yang mana ada selotip ke apa ke, kita nak kasi hilang, macam tu lah kan. Lepas tu dalam masa yang sama, nak angkat cuci darah-darah yang lebih-lebih tu, yang dekat dada tu, yang ada darah tu, cuci. Lepas dah cuci, barulah kita orang ambil wuduk. Lepas dah ambil wuduk apa semua, mulalah proses nak mandi. Lepas tu masa nak mandikan arwah ni, ketika nak mandikan arwah ni, ada benda tu dia jadi malam tau. Dah lepas pada maghrib tu, saya ingat dalam pukul 8 suku macam tu lah. Dia jadi malam tau, malam. So bila kita nak mandikan jenazah tu, ada benda yang tak best tau. Benda yang nak berlaku tu sebenarnya adalah ada satu bau yang kurang menyenangkan, tetapi bau tu bukan datangnya daripada arwah. Bau tu datang daripada luar. Saya mula ada bau macam bunga kasturi ke bunga melo dah, itulah. Lepas tu bila dah bau wangi tu, saya ingat kan saya seorang je yang bau. Rupa-rupanya pakcik pun ada perasan ada bau tu. Dengan kawan arwah pun ada juga terbau tu. Din pun ada juga terbau benda yang sama. So lepas tu kita orang pun pandang sesama sendirilah, apa benda ni kan. Tapi tak bercakap, masing-masing tak bercakap, diam lah. So saya pun teruskanlah untuk mandi. Saya nak pakcik mandikan juga. Sebelum mandi tu kita orang dah buat istinja lah. Alhamdulillah lah, arwah ni tak ada najis, tak banyak lah. Najis bukan tak banyak, kiranya tak makan lah, dia semua tak makan, jadi bersih lah. Lepas tu masa kami mandikan tu, bau tu semakin lama semakin dekat tau. Macam dia semakin lama semakin kuat. Lepas tu bila semakin kuat, ada satu angin tu menembusi muka kita tau. Kalau fikir-fikir balik, mungkin jugalah angin aircon kan. Tapi tak mungkin lah angin aircon macam tu, sebab angin tu bila sampai dekat muka kami je, jadi macam apa benda dia ada bau tau. Dia ada bercampur bau dengan bau yang kurang menyenangkan. Dia dah start bau tanah. Lepas tu dia dah mula bau macam hamis-hamis. Tapi bau tu, secara jujur saya cakap, bukan bau daripada mayat. Bau daripada luar tau, masuk dalam. Tak tahu bau apa kan. Lepas tu masa tengah buat tu, kawan arwah ni, saya rasa kawan arwah ni mungkin dia tak biasa tau. Mungkin dia tak biasa, ataupun mungkin dia tak pernah nak mandi jenazah. Selalunya mungkin dia mandi jenazah yang senang-senang. Okey, tapi dia mungkin tak pernah.
tiba-tiba dia, "Ui, bau apa busuk ni?" Lepas tu pakcik pun tegur dia. Kalau boleh jangan cakap apa-apa, dia diam je. Lepas tu dia ke belakang sikit, dia pergi kat Din. Dia cakap dengan Din, "Bau kau ada bau tak? Bau ni busuk sangat ni." Lepas tu Din pun cakap, "Pakcik kalau boleh jangan cakap apa." Dia diam je kan. Lepas tu muka adik arwah ni macam terpandang sana, terpandang sini, terpandang atas, terpandang bawah kan. Dia pun pergilah dekat arwah. Dia pergi dekat arwah. Dia tengok muka arwah. Tiba-tiba dia kata apa tau? Dia cakap, "Ini balasan kau agaknya dekat dunia ni." Lepas tu pakcik terus cakap dengan dia. Dia cakap, "Jangan cakap dengan arwah. Kita doakan yang baik-baik. Harap-harap tak ada apa-apa yang berlaku." Tapi memang tak ada apa-apa pun yang berlaku sebenarnya. Sebab apa? Dia punya bau tu bukan datang daripada arwah tau. Bau tu datang daripada, tak tahu nak cakap, bau tu datang daripada luar, bukan datang daripada arwah. Waktu pakcik pun baca ayat kursi. Saya masa tu tengok je lah kan, tak nak buat apa lah sebab dah pakcik ada. Lepas tu bila pakcik baca ayat kursi apa semua, bau tu makin lama makin kuat tau. Lagi dia baca lagi kuat. Lepas tu kira dipendekkan cerita lah proses nak mandi tu dia terganggu kejap lah. Dia terganggu dengan bau-bau yang agak kurang menyenangkan. Tu cerita dia. Lepas tu pakcik kata, "Dah pi kau teruskan ni kerja kau, jangan nak fikir." Tapi saya memang bau, benda tu bau teruk, lagi teruk daripada bau mayat tau. Lepas tu pakcik kata pakai mask. Saya pun pakailah mask. Bila pakai mask tu tepek sikit minyak wangi dekat mask tu. So bila dah sampai dekat, bila dah tu saya pun teruskan dengan mandi. Bila masa nak mandi kan tu, saya nak tanyalah sahabat-sahabat saya kan. Masa saya tengah mandikan dia, ada bau satu benda yang pelik. Pernah bau tak bau nasi basi? Nasi basi yang dia bau dia macam nak masam-masam dia bau dia. Siapa pernah bau tu? Itulah dia bau dia. Kalau nak kata bau dia macam mana, Pak Menawai? Bau dia macam tu lah. Dia bau dia busuk-busuk sangat. Macam, apa kata, tak kena tau. Bau dia tak ngam je. Dia bau nasi tu macam bau nasi basi tapi masam. Masam dia tangkap otak tau. Macam tu sekali kita bau kan. Lepas tu bila kita orang, pakcik kata, "Mandikan je, jangan buat apa, mandikan je." Saya pun teruskanlah mandi, tak boleh teruskan sampai saya termuntah. Muntah, pergi tempat lain lah muntah kan. Muntah. Adik pada arwah tu pun muntah. Lepas tu datang dua staf staf kesihatan tu. Datang dia kata, "Bau apa ni?" Dia cakap, "Ingatkan kami je yang bau, rupanya staf kesihatan pun bau." Jadi dia pun datang bukan tolonglah, dia tengoklah apa benda. Sebenarnya masih lagi tanggungjawab pihak hospital sebab benda tu berlaku ni dalam hospital lagi. Kat bilik forensik. Bila dia pergi, tak bau kat mayat tu, tapi bau tu dari luar. Sudahnya dia kata, "Bau dari luar ni, kalau luar tu sampah jauh." Kata. Tak tahu apa. Lepas tu pakcik kata, "Tak ada apa-apa lah, kita buat je kerja." Lepas tu staff kata, "Kalau kita tutup pintu boleh tak? Tutup pintu dalam tu. Pintu dalam tu tutup boleh tak? Sebab apa nama tu? Kalau boleh tak nak bau tu sampai keluar kan. Sebab ada orang lain mati juga. Ada yang Cina mati, India mati kan. Tapi tak nak lah diorang tu terbau-bau benda pelik-pelik kan." So jadi kita orang pun tanyakan dengan pakcik, "Saya tak boleh teruskan lah pakcik." Saya kata dengan pakcik tu, "Tak boleh pakcik, saya nak termuntah ni." Tapi pelik je, bau dia bukan bau daripada mayat ni tau. Bau daripada luar ni. Lepas tu pakcik kata, "Tak apa, biar pakcik yang uruskan. Kau cuba ambil udara luar." Bila saya keluar, bau tu tak ada tau. Saya ajak Din, jom kat luar jap. Pergi keluar, bau tu tak ada. Dia cakap, "Bau apa ni Tak tahulah aku bau apa ni." Lepas tu bila saya cakap dengan Din, tadi ada bau macam nasi basi tau. Aku ada dengar pakcik cerita ni. Pakcik cakap dia kena nasi tangas. Tantang nasi tu kot yang bau.
Lepas tu Din pun cakap, aku jarang bau nasi, jarang nak bau nasi basi ni. So aku tak tahu nasi basi tu bau macam mana. Tapi memang busuk kat dalam tu. Dia macam ni tuan-tuan Busuk bukan busuk mayat. Tapi busuk dia mula-mula bau minyak wangi. Bau bunga lah. Lepas tu dia sulam pula dengan bau yang agak tengik bau dia. Lepas tu baru dia bercampur pula bau tu macam bau bau macam bau nasi basi yang dah masam tu. Cuba tengoklah siapa ada nasi yang basi masam tu, bau tengok macam mana yang dalam lembik tu. Tu bila dah macam tu, lebih kurang 5 minit kita masuk balik. Sebab yelah tak sepasukan lah kalau kita tinggalkan pakcik Din kat situ. Belum sempat keluar, kawan pakcik yang kawan arwah tu keluar. Kalau kawan arwah tu keluar, dia muntah dekat jalan tu, dekat depan menunggu tu. Dia cakap, dia macam ni kan. Tapi benda tak pelik lah dekat kawasan forensik tu, tak pelik pun sebab memanglah akan ada bau mayat apa semua kat situ kan. Yang tahan lah, yang tak tahan tu nasib lah. Jadi, dia pun cakap, aku tak tahan lah duduk dalam tu. Dia cakap, tak apa pakcik duduk luar lah, biar kita orang masuk dalam pula. Bila saya masuk dalam, adik arwah keluar. Adik arwah dengan mata merah sebab mungkin dia tahan muntah aku kan. Berair-air. Tinggallah saya masuk dalam. Bila saya masuk dalam, lepas tu pakcik Din pandang muka saya dengan Din. Dia cakap, Pi, kau cakap dengan adik dia, dengan kawan dia, tak payah masuk, biar kita uruskan. Lepas tu saya pun cakap lah, pakcik tak payah masuk lah. Lepas tu saya panggil adik dia, adik arwah tu. Saya cakap dengan adik arwah, awak tak payah masuk lah, bagi kami yang uruskan lah. Okay, so dia kata dia okey lah. Bila masuk tu pakcik kata, Sophie, kau tutup pintu tu. Tutup pintu. Jadi pintu masuk tutup, pintu keluar pun tutup. Lepas tu pakcik cakap, ini Sophie, Din, ingat, kalau terjadi je benda macam ni, pakcik sebenarnya tegur kami lah. Bila terjadi benda macam ni, kalau boleh, kalau rasa nak muntah, tahan, cuba guna bahasa yang baik, nak pergi tandas sekejap. Itu je. Jangan muntah depan arwah, jangan muntah depan waris. Tak bagus. Tak kisahlah waris tu bau juga ke tak bau, kita kena menghormati jenazah dan kita kena menghormati waris ni juga. Lepas tu, yang kedua, daripada ikut apa yang pakcik tangkap lah, arwah ni ada masalah. Masalah dia tu, masalah dia, masalah dia sekarang ni adalah masalah di mana ini melibatkan sihir yang dilakukan oleh isteri dia. Okey, kalau mengikut daripada saka dia, tak nampak lagi tau jalan-jalan cerita dia, tapi nampak lebih daripada nasi tangas ni. Lepas tu pakcik cakap, sekarang ni kita jangan cakap apa-apa, kita buat dulu kerja kita. Apa yang ada bau tu kita tahan dulu. Okey, boleh tak? Kata okey. Kita orang kata boleh, dia kata boleh, semua kata boleh. So kita pun boleh lah buat kerja. Buat. Lepas tu daripada mandi dia. Sebenarnya untuk pengetahuan sahabat-sahabat keadaan di situ semakin lama semakin busuk. Lepas tu kita orang diganggu pula dengan benda-benda yang hilang. Okey, contohnya kain kapan kapas dah bentang tapi kapas tak ada. Dah bentang dah tapi kapas tu tak ada kat situ. Jadi lepas tu minyak wangi, minyak atar yang kita letak dekat atas badan arwah tu pun tak ada. Padahal ada dalam tu semua ada. Benda tu kita tak mahu ada isu. Benda tu pakcik kata jangan ada isu, tak penting. Yang penting kita selesaikan jenazah tu. Tu yang paling penting. Okey. Lepas dah mandi kan tu semua, last kali saya nak siram dengan air kapur barus.
bila saya siram dengan air kapur barus, okey, masa saya nak mandikan dengan air kapur barus, air tu dia punya bau dia macam bau air longkang tau. Longkang dia teruk lah, tangkap otak lah bau dia. Lepas tu bila pakcik cakap, pakcik ini air kapur barus yang kita buat ni, tapi kenapa bau ni? Pakcik kata jangan guna air ni, tak payah guna air kapur barus, basuh dengan air bersih, kita lap-lap je. Lepas tu dalam masa sama saya nampak pakcik pun berdoa lah untuk memudahkan urusan dengan arwah ni. Rasanya arwah tak bersalah ni kan. Lepas tu bila dah selesai tu, kita bawa untuk pergi ke nak kapal ke dia. Okey, saiz badan arwah tu lebih kurang saiz badan saya jugalah. Kecil sikit daripada saya. Berat dalam 80 macam tu lah, 80 ke 90 macam tu. Bawa ke tempat nak dikapankan. Masa kita nak dikapankan tu, bila kita letak aja jenazah takkan kapan dekat dubur dia, keluar benda lendir-lendir. Lendir-lendir tu sebiji macam bubur. Saya bukan nak gelikan sahabat-sahabat dalam ni, tapi dia punya bentuk dia macam bubur, macam kanji tau. Lepas tu dia punya bau dia sebiji bau yang nasi basi tu. Okey, lepas tu apa nama tu, pakcik kata, saya kata dengan pakcik, pakcik ni keluar ni. Pakcik cakap ambil kapas, lap, tapi pakai sarung tangan, lap. Lepas tu sebab apa, najis dia pun tak keluar banyak. Dia kan najis tau, dia macam kalau secair. Tak banyak, jadi tak payahlah kita nak mandikan lagi. Cukup untuk kat situ saja. Okey. Bila dah kat situ, okey, bila settle kat situ, kita orang pun proses untuk nak mandi, nak kapan dengan. Okey, masa nak kapan ke tu, arwah punya kaki ni tegak tau. Dia tegak macam kita dia baring tegak. Tapi masa kita orang nak kapan kan, dia kaki dia mengelunjur, macam memanjang. Macam tak tahulah, dia macam memanjang. Kuku ke depan, semua ke depan. Pakcik pun dekat Allahu Akbar. Pakcik berdoa banyak-banyak sebab sahabat dia kan, tapi menitik. Saya nampak air mata pakcik dia menitik. Sebab ini sahabat dia, kawan dia, kenapa jadi macam ni kan. Sebenarnya kalau lagi satu, kita orang pun tak boleh nak main tembak je apa yang berlaku. Jadi tugas kita adalah untuk menguruskan jenazah, untuk mempercepatkan dia pengurusan, itu saja. Lepas dari kapal-kapal ke tu, sampai last kali nak duduk muka, pakcik kata pergi jumpa adik dia dengan kawan dia, nak cium ke apa tak. Lepas tu lepas dah jumpa adik dia kata adik dia tak mau apa. Adik dia kata dah puas tengok muka abang dia tak mau cium lah apa semua. Lepas tu kawan pada arwah dia pun tengok. Lepas tengok dia cium. Lepas dia cium, dia pun keluar. Jadi lepas tu lepas dah siap tu, Din lah yang akan tutup untuk ikat buat penunjuk tu. Lepas tu pakcik kata jom kita keluar, nak ambil yang teman Din dalam tu adalah kawan arwah dalam bilik mayat lah. Saya dengan pakcik keluar lah, pergi ambil tong keranda tu. Lepas tu bila dah ambil tong keranda tu, lepas kita dah ambil tong keranda, lebih kurang dekat 2-3 minit macam tu, dia pun keluar. Dia keluar, pakcik rehat sekejap pakcik 5 minit kan, tak lagak lah, sakit badan lah. Lepas tu pakcik kata, okey lah, kita ambil macam ni, kita rehat kejap lagi, kita ambil jenazah, letak atas tong ni dulu, lepas tu kita solat dulu. Okey. Jadi kita pun angkat jenazah untuk disolatkan. Okey, masa nak solat tu, air wuduk yang kita angkat tu dia berbau tau. Tapi sebenarnya kalau ikut-ikutkanlah, air pipe ni bukan bau pun. Tapi apa yang berlaku dekat kita orang ni sebenarnya antara kami ni, antara Allah pilih kami untuk benda ni, untuk urusan ni. Orang lain buka pipe tu elok je, tak ada bau busuk. Kita orang je yang bau. Sebenarnya adalah petunjuk-petunjuk di mana kami menguruskan jenazah. Kami ni insan-insan yang dipilih oleh Allah untuk sempurnakan jenazah tu sehingga habis. Maknanya
maksud sehingga habis tu, maksud dia sekiranya ada apa-apa berlaku, selesaikan. Sebenarnya kalau nak tanya daripada pengalaman saya, setiap kali pengalaman yang datang tu semakin lama semakin ekstrim. Bila semakin ekstrim tu sebenarnya dia lagi kuat ni iman seseorang tu, lagi tinggi dah dugaan dia. Macam tu lah bunyi dia. Okey, lepas tu kita orang pun angkat air sembahyang. Lepas dah angkat air sembahyang, kita orang pun sembahyang dan jenazah Pakcik Din lah yang jadi imam. Lepas dah sembahyang pun semua, kita orang angkat jenazah tu bawa dalam van. Okey, dalam van lah. Tapi tak bergerak lagi, rehat dululah, penat sebenarnya. Okey, mana-mana yang nak join saya dengan tim saya menguruskan jenazah, boleh PM saya. Okey, macam mana penat menguruskan jenazah, ikutlah. Dia bukannya macam mana kita mandikan orang biasa, tak. Macam mana penatnya menguruskan jenazah, datang cubalah ambil pengalaman. Okay? Sekurang-kurangnya kita ada ilmu untuk nak menguruskan jenazah. Kemudian kita pun lepak. Lepas tu bila lepak tu, adik pada arwah ni cakap dia nak balik dah. Dia kata, pakcik, saya rasa saya nak balik dah. Macam tu lah, dia kata dia nak balik dah. Lagipun perjalanan saya ni jauh dengan motor ni, takut ada masalah apa semua. Lepas tu pakcik kata, kau betul tak nak ikut ke, nak balik sekali kan? Nanti motor ni datanglah balik, naik bas ke atau apa ke kan. Pakcik siap offer nak hantar motor tu naik truck yang 4 wheel tu. Tetap tak nak. Dia kata dia nak balik Maran sebab dia kata besok dia kerja. Tak apalah, itu hak dia lah. Lepas tu dia nak balik tu, dia hulurkan lah duit lah untuk nak uruskan apa semua kan. Kemudian dia panggil pakcik duduk dekat tepi sikit. Dalam masa sama dia borak dengan pakcik. Kami pun tak tahu apa dia borak. Dia borak-borak, masa tu agak kat 10 minit agak borak. Last kali saya nampak pakcik peluk dia peluk pakcik, maknanya tanda nak balik lah orang tu kan. Nak balik. Waktu pakcik cakap, okey dah, jom kita bergerak. Siapa nama tu, adik arwah nak balik. Lepas tu kawan arwah ni pula pakcik cakap lah, awak macam mana, nak ikut sekali ke atau macam mana? Kalau awak nak ikut sekali boleh, nanti kan nak balik kan kami hantar balik kat Salam. Dia kata tak apalah, teruskan je lah, saya nak balik ke rumah. Yelah betul lah tu, dia pun ada family dia juga kan, buat apa nak ikut kan. Kami bertiga baliklah pergilah ke Terengganu. Nak bergerak ke Terengganu tu lebih kurang dekat pukul hampir pukul 9. Jadi pakcik cakap kita bergerak dulu, isi minyak dekat Tol Gombak kan. Depan Tol Gombak kan ada satu stesen minyak BHP kan, tahu kan. Lepas tu kalau kita dah daripada situ, kita depan sikit, pakcik kata berhenti dekat Genting Sepah, kita buat solat isyak. Kisah dia macam tu lah. Okey, jadi pakcik decide, pakcik kata pakcik nak bawa van. Jadi saya ni duduk bahagian tepi sekali sebab boleh tidur kan. Dia duduk tengah. Tu pakcik pun bawa lah van. Kita pun bergerak. Maknanya tayar tu bergerak. Saya tengok masa tu lebih kurang dalam pukul 9 ke 95 minit itulah bergerak. Bila nak bergerak tu, alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku lah, sampai ke Tol Gombak. Lepas dah bayar tol, lepas dah bayar tol, pakcik terus bawa van tanpa sebarang kata-kata. Diam je. Lepas tu pakcik buka radio IKIM. Sampai dekat area Genting Sepah tu kan ada RNR situ kan. Sampai area situ, apa orang kata, dia jadi siaran tu dia tak ngam. Bukan tak ngam lah, macam okey mungkin lah tempat tu coverage area dia tak apa cantik. Sampai situ kita orang pun turun solat isyak. Lepas solat isyak, pakcik cakap sebelum kita meneruskan perjalanan, lapar tak? Kalau lapar kita makan dulu.
Lepas tu dia nak cakap lapar memang lapar cik, tapi tak lalu nak makan sebab tadi bau kan, bau tu. Okey, sebut pasal bau bau tu masih ada tau. Bau tu masih ada. Tapi masa kita orang pergi ambil wuduk dekat Genting Sepah tu tak ada bau tau. Okey, tapi bila kita keluar daripada surau tu berbau. Berbau je benda tu. Bau dia memang kurang menyenangkan. Ya, kalau kita dah bau macam tu, potong nafsu selera nak makan, nak minum ke apa pun. Jadi pakcik kata tak apa, kita beli air lah. Kita beli air, tin ke apa semua, beli lebih sikit. Lepas tu kita teruskan perjalanan. Isi minyak dulu sebab nak pergi Terengganu ni jauh katanya. Jauh. Jadi lagipun jalan pun malam. Okey, faham lah. Pakcik kata faham je lah waktu malam jalan dia macam mana kan. Jadi pakcik tak menakutkan, tapi dia beritahu faham je lah malam-malam jalan tu gelap, kan takut kamu mengantuk. Lagipun kat situ pun R&R pun tak ada. Ada pun 1-2 je. Jadi dah lewat-lewat tu tak payah makan lah kan, kita minum apa yang ada je. Sebab kita orang pun setujulah dengan pakcik. Lepas tu bila dah setuju tu kita beli air. Lepas dah beli air, kita teruskan perjalanan. Okey. Yang bawa van ni pakcik. Okay, yang bawa van pakcik. Din duduk kat tepi pula. Saya duduk tengah. Bila duduk tengah tu, saya memberanikan mulut saya untuk buka. Pakcik, saya nak tanya lah pakcik, kenapa dengan arwah ni? Tadi pakcik borak apa dengan arwah? Dengan adik arwah. Dengan arwah pula kan. Dengan adik arwah. Lepas tu pakcik kata tak payahlah benda ni. Lepas tu saya kata lah, pakcik, kita ni kalau boleh janganlah pakcik simpan seorang-seorang. Kami pun nak tahu sekurang-kurangnya ada persiapan untuk kami juga. Manalah tahu. Sebab apa kalau nak kirakan pada bau yang kita bau sekarang ni, masing-masing pun dapat bau yang sama. Kita ni bercakap dengan orang tua ni biar ada bahasa lah. Janganlah macam kau seorang je nak tahu, aku tak tahu. Tak boleh lah. Maknanya kita ni ada bahasa lah nak bercakap dengan orang tua tu. Saya kata kalau kita dapat bau ni sama-sama, kita hadaplah sama-sama pakcik kan. Kalau tak keberatan, pakcik tahu apa yang ni. Lepas tu dia pun selit. Pakcik bagi tahu je lah. Apa yang penting sangat sampai tak nak cerita kan. Kita orang tak tahu, nanti kalau ada apa-apa berlaku, kita orang juga yang kena. Lepas tu pakcik pun, yelah, dia akur lah dengan anak buah dia, yang kita orang ni kan. Pakcik cakap rupa-rupanya adik dia, satu family dia dah benci dengan si Along ni. Arwah lah. Kenapa? Arwah ni ada jual tanah. Sebab arwah bapa dia meninggal. Bapa arwah meninggal, ada meninggalkan harta, ada meninggal dengan tanah, ada tinggalkan, adalah beberapa bidang tanah. Okay. Kira kehidupan arwah ni kira berada juga. Ada orang ada jugalah. Tapi semenjak arwah kahwin dengan isteri dia ni, arwah banyak berubah. Okay, arwah banyak berubah. Antara perubahan yang drastik, arwah dah tak ambil tahu pasal adik-beradik. Lepas tu duit yang harta yang patut dibahagikan sama rata tu, arwah banyak habiskan dekat isteri dia. Walaupun dalam beberapa bidang tanah tu dipahamkan daripada adik arwah tu ada 8 bidang tanah lah, yang dah jual 3. Okey. Ketiga-tiga tanah tu jual, harga dia juta. Harga dia juta sebab salah satunya ladang dusun ladang pula, dusun durian kot kan, jual kat satu Cina. Lepas tu bila dah jual tu duit ni 1 sen pun tak dapat dekat adik-beradik dia yang lain. Adik-beradik dia bak kata pakcik Din, adik-beradik dia ada 9 orang. Okey, 9 lelaki, tak ada perempuan. Tu power ni kan. Lepas tu kiranya adik-beradik dia yang lain semuanya ada yang hidup susah, ada yang kerja kampung kan. Jadi kalau ikutkan daripada harta yang arwah bapa dia tinggalkan tu, kira
makan tak habis jugalah sebenarnya. Kalau ikutkanlah, kalau jual pun banyak juga dapat kan. Tapi kita, pakcik dia dekat, dia pun tak boleh nak baca berapa nilai nilai tanah tu, sebab itu kan kerja dia kan. Buat apa kita nak tahu harta orang kan. Cuma mengikut daripada arwah adik kepada arwah ni, kata semenjak semenjak Alung kahwin, Alung langsung tak jaga adik-beradik. Nombor 2 kahwin dia tak datang, nombor 3 kahwin tak datang, yang nombor 4 kahwin. Lepas tu saya ni yang terpaksa daripada Terengganu tu keluar pergi Kemaran kerja. Lepas tu mak kita orang mati pun dia tak datang. Cerita dia macam tu lah. Lepas tu macam mana boleh tu, semenjak dia dah kahwin tu, hidup Alung ni memang berubah. Dia betul-betul U-turn 100%, berubah habis. Lepas tu bila kita orang lalu dekat rumah dia semakin lama semakin besar, sampai ada 2-3 biji kereta. 2-3 biji kereta, ada kedai runcit, semua nama bini dia. Lepas tu pakcik sebenarnya bila okeylah apa yang adik bongsu dia cerita dekat Pakcik Din ni, Pakcik Din mana tahu dah. Tapi pakcik kita tahu apa kita boleh buat. Betul tak? Kalau kawan kita ni apa kita boleh buat, habis kuat pun kita tegur dia, betul. Tapi selebihnya orang kalau dah kena nasi kangkang, tegur macam mana pun tak jadi. Jadi kita takkan nak sibuk urusan rumah tangga orang, kita takkan nak sibuk urusan orang, betul. Lepas tu pakcik pun cakap, pakcik pun beritahu lah sebenarnya pakcik memang tahu arwah ni macam ni. Sebab lepas arwah kahwin, hubungan pakcik dengan arwah pun jadi genggang. Maksudnya arwah pun dah tak ada kontak pakcik. Arwah pun selalunya kadang-kadang seminggu sekali 2 kali mesti arwah akan call. Tapi lepas arwah dah kahwin, arwah dah lama tak call. Lepas tu dia pun dekat lah berapa lama dah arwah tak call. Lebih kurang tolak apa semua dekat 8 ke 9 tahun jugalah. Kalau ikutkan lama juga lah, 8 ke 9 tahun lah. Ikutkan lama lah. Lama, 9 tahun tu lama. Kadang-kadang setahun pun lama. 9 tahun. Jadi, lepas tu pakcik kata, sebab tu tadi masa pakcik mandi kan, tadi pakcik menangis. Pakcik tengok azab dia macam tu kan. Sebenarnya bukan salah dia pun. Betul, sebenarnya bukan salah kepada arwah. Ini ialah permainan syaitan ni kan, menggunakan benda-benda yang bukan-bukan ni sampai sanggup buat orang tu macam tu kan. Jadi apa orang panggil tu, pakcik pun kata dah lah, korang dah tahu cerita, cukup lah, sampai situ dah pakcik cerita. Sambil-sambil pakcik bawa van ni, dia boleh membebel lagi. Dia beritahu, korang ni kalau dah nanti bila dah ada keluarga kan, macam Sophie ni dah ada keluarga, Din pun dah bertunang masa tu kan. Kalau kita nak senang, kita usahalah. Kalau kita nak berjaya macam mana pun, kita usahalah. Biarlah untung tu pus-pusin. Biar untung tu sikit, yang penting berkat. Jangan untung yang banyak tapi tak berkat. Sebab apa tak berkat? Kita kat belakang ni bersandarkan kepada benda lain. Masuk sandarkan pada benda lain tu, kita menggunakan benda-benda yang tak bagus. Kita menggunakan benda-benda yang tak bagus. Lepas tu pakcik cakap lah pula, dia pun bagi tahulah. Dia bagi tahu apa nama tu, kehidupan kita ni walau macam mana pun kita kena tetap itikad kita kepada Allah. Jangan kita mengharapkan sesuatu. Sebenarnya di alaf zaman kita yang canggih ni, banyak lagi orang bergantung daripada benda-benda macam tu. Terutama sekali kedai kan, ada yang menggunakan pelaris. Pelaris ni boleh guna yang betul-betul lah. Janganlah guna pelaris yang hitam, yang entah mana punya datang kan. Lepas tu ada yang guna susuk muka, susuk segala-gala susuk lah, tujuan dia untuk orang pandang muka kita ni suka, rindu. Jadi tak bagus lah. Lepas tu daripada segi masakan juga pakai benda bukan-bukan, jadi tak bagus benda tu. Okay?
dalam perjalanan. Bila dah berjalan tu, Din sambil-sambil dengar dia sampai tertidur. Saya pun dah jadi macam calalok kan, macam dah tak ngam kan. Kira sebenarnya mengantuk. Sebab jalan siapa yang nak pergi Kelantan ke Terengganu ikut jalan Highway Pantai Timur tu tahu dah jalan tu lurus saja. Allahu Akbar, kita jadi mengantuk tengok jalan tu. Kan? Lepas tu dengan jalan tu pula bertahan juga jalan tu kan. Dia punya suasana dia wing kan. Lepas tu bila dalam perjalanan tu tiba-tiba pakcik break emergency. Bila pakcik break emergency, saya kata saya dengan Din dah ke depan dah. Bila dah ke depan, cakap dengan Din, kenapa ni? Dia cakap, mana aku tahu, aku dah tidur. Tengok muka pakcik, kenapa pakcik? Pakcik dia pandang depan, dia tak bercakap apa, dia diam. Dia pandang depan, dia tak cakap apa, dia diam je. Lepas tu, kenapa pakcik? Saya tegur pakcik. Pakcik okey tak? Pakcik kata, Allahu Akbar. Tapi, bau yang kita orang kata bau tu, Allahu Akbar. Bau tu dia jadi busuk tau. Dia jadi busuk terus. Okey. Bau tu jadi busuk. Tu sangat-sangat busuk. Kenapa Kenapa jadi macam tu? Lepas tu pakcik kata, tak ada apalah, kita teruskanlah perjalanan. Lepas tu masih nak teruskan perjalanan tu, pakcik bawa van. Pakcik cakap, Sopi boleh tak bawa van? Lepas tu boleh je. Tukarlah, pakcik macam ngantuk lah. Saya pun keluar lah. Bila saya keluar daripada pintu van tu, saya nampak ada satu makhluk Satu makhluk tu tengah duduk mencangkung tau. Dia mencangkung, jari dia macam ni lah. Makhluk tu tak tahu datang daripada mana. Wah, kita orang tak tahu daripada mana datang. Tapi nak tahu bau makhluk tu, bau yang busuk tu. Tu dia. Lepas tu bila dia keluar, dia perasan saya. Dia tengok, kau kenapa ni? Lepas tu bila Din toleh belakang, dia cakap, kau kenapa ni? Lepas tu tiba-tiba Din ke depan balik, dia tak mau tengok lah. Lepas tu saya pun kan dah nampak tu, saya patah balik, saya ikut depan body kita masuk. Lepas tu cepat-cepat saya tutup pintu, saya terus bawa. Lepas tu kiranya pakcik dah kat ujung lah, ke sebelah saya Din. Lepas tu Din, kau nampak apa tadi? Tak tahulah, aku nampak benda mencangkung. Aku pun nampak benda mencangkung tadi. Aku ingat aku seorang nampak, aku nampak tu aku terus pandang depan, aku tak memandang je lah. Okeylah, tak apalah. Lepas tu dia cakap, tak apa, kita bawa je lah van ni. Kita orang pun bawa lah van. Okey, bawa. Saya bawa. Lepas tu sambil bawa, layan air, Red Bull. Perjalanan tu tak ada apa-apa sangat yang berlaku. Alhamdulillah. Perjalanan tu tak ada apa-apa sangat yang berlaku. Jadi kita orang sampai dekat Terengganu tu lebih kurang dekat pukul 4 macam tu lah. Pukul 4.30 pagi sampai. Okay, pukul 4.30 pagi. Dia tak sampai Kuala Terengganu lagi. Dia Terengganu depan-depan je. Bila sampai tu, apa nama tu, yang menghairankan kami ni, rumah yang kita orang nak pergi tu macam tak ada apa-apa terjadi. Senyap, gelap je rumah tu. Kita orang sampai, kita orang ketuk pintu. Tengok pada alamat, ini alamat dia. Macam tak ada orang ni kan. Kita orang pun ketuk pintu. Dah sampai, ni benda dah sampai ni. Dah sampai lagi, mayat ni macam mana kan? Takkan nak letak kat situ kan? Lepas tu siapa pula yang nak uruskan pergi ke tanah perkuburan? Ketuk tak menjawab. Ketuk 3-4 kali tak menjawab. Bayangkanlah rumah kawasan tu kawasan hutan. Dia kan kawasan hutan. Rumah tu kan rumah kampung. Tu apa nama tu, tengok apa orang pun sampai pukul 4.30 pagi kan. Pukul 4 lebih kurang, 4 suku tu. Ketuk. Banyak kali ketuk tak buka. Lala sekali, jiran yang jauh sikit tu, dia macam dengar lah ketukan tu dengan bunyi kereta kan, dengan bunyi van. Dia pun datang, kata, cari siapa?
Dia cakap, ini rumah sekian ni ya. Dia rumah dia. Dia dekat 2-3 bulan tak balik. Kata dia, memang 2-3 tak balik. Sebab arwah dia dah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Allahu Akbar. Lepas tu, yang kami bawa ni arwah lah. Okey lah, fine arwah. Lepas tu, mana isteri dia? Katanya, isteri dia moyan. Tiap-tiap malam macam ada benda kacau. Sampai benda kacau. Anak-anak dia semua dah anak-anak dia kira balik rumah nenek belah perempuan lah. Okay. Lepas tu kata daripada orang kampung situ, orang rumah dia hidup dah tak tentram. Tiap malam menjerit, pukul 2-3 pagi menjerit. Lepas tu dah pergi berubat pun tak jadi, panggil ustaz pun tak jadi, menjerit. Lepas tu dengan peha dia dah membusuk. Lepas tu kita dengar cerita ni, lala pakcik kata, habis sekarang ni mana kita nak cari ni arwah ni, nak dikebumikan ni macam mana? Lepas tu katanya kalau ikutkan perempuan ni duduk tak jauh daripada rumah ni. Maknanya dalam 3 kilometer sampai. Alhamdulillah lah, kira suami kepada akak ni nak bantulah. Dia pun start motor dia pergi. Bila dia pergi sana, kira biasalah orang kampung kan, bila dah nampak macam tu, adalah orang datang kan. Jadi bila datang tu, pakcik pun dekat, kami daripada Selangor ni, datang nak bawa arwah ni. Ni adik dia datangan apa semua. Arwah ni meninggal. Lepas tu, dengar cerita pasal arwah ni, okey. Masih kita orang kat situ dengar cerita buruk dia pasal arwah. Arwah ni tak tahu nak kata apalah kan. Lepas kahwin buang keluarga lah apa semua. Lala pakcik dengar tu, pakcik pun terus tepis, kata arwah sekarang dah meninggal. Okey, ni urusan dia dengan Allah. Kita yang hidup ni kita jangan campur. Kita jangan ambil tahu, kita jangan ni. Sekarang ni kita nak uruskan ni macam mana. Macam mana karya sini, boleh tak hubung karya-karya sini untuk nak kuburkan dia. Okey. Nak kuburkan dia. Okey, standard kampung mesti ada 2-3 lubang kubur yang dah digali. Betul tak? Mana-mana tempat lah, standard kampung lah. Mesti ada 2-3 tempat memang dah digali. Okey. Lepas tu makcik tu punya laki dia datang, kakak tu punya husband datang. Lebih kurang dekat 20 minit datang. Lepas tu dia datang bawa kereta. Bila datang bawa kereta, bini si arwah ni, bini arwah tu, ya Allah, kita orang tengok dah macam hantu kat limah pun ada. Allah, berdosa dia kat situ. Dah tak terurus dengan muka dia busuk. Kali ni arwah punya busuk sebiji busuk nasi basi tu. Sebiji. Okey, ni cerita dia ni cerita yang real, pengalaman kami jadikan iktibar. Lepas tu katanya, okey, orang kampung kata, bawa naik atas. Maknanya bawa naik rumah lah. Bila bawa naik rumah, dia sibuk nak cari laki. Dia kata, laki aku mana. Bila kita orang buat turunkan arwah tu, jenazah tu, ada orang kampung dalam 4-5 orang tu tolong letak dekat ruang tamu tu. Kan kita buka muka kan. Bila buka muka, bini arwah ni terus tekam, terus cium sampai nak buka kan kapan tu. Kita orang tarik lah. Mana boleh macam ni kan. Mujurlah berikat. Tak boleh macam ni. Lepas tu, ketika itu, dekat atas bumbung berbunyi macam orang lari. Lepas tu dekat bawah, kan rumah orang kampung kan kita naik tangga. Lepas tu ada ruang tamu kan. Dekat bawah tu bunyi kuek. Dah dah macam-macam lah bunyi kan. Lepas tu bunyi cengkerik dengan bunyi burung hantu semakin kuat. Bunyi cengkerik dengan bunyi hantu dah semakin kuat. Dia cakap, sudah. Dia kata, payah Din pula.
Aduh, pi aku kalau part-part ni aku betul lemah betul lah. Lepas tu Pakcik Din siku Din. Macam isyarat jangan dia cakap kongkan kan. Lepas tu, aduh, tak boleh aku kena sepam dua ni. Dia pergi pun, dia pergilah sepam. Tapi, elok dia bakar okok, konon-konon nak pergi isap okok kat luar dekat van tu. Tak sampai ke van, dia patah balik. Bila dia patah balik, saya yang duduk dekat depan tu, saya perasan lah dia. Saya cakap, weh, laju isap okok. Weh, dah seram aku pergi. Aku nampak benda bukan kat situ. Tak ada apa lah, itu kan ada benda musang lalu ke apa kan. Ini rumah kampung lah. Dia kata tak, ini bukan rumah kampung. Aku nampak benda yang bertenggik yang mencangkung tadi kat jalan raya tadi tu. Aduh. Lepas tu kata, sudah Din. Kalau macam tu kau naik Din. Tak pasal-pasal ni kan. Okey, bila dah naik tu, bini arwah tu duduk terjerit. Apa semua tolong. Semua. Lepas tu dia punya, maaf cakap lah. Dia punya titik payudara dia tu sampai dah bernanah. Lepas tu dia punya ibu jari dia dah membusuk dengan muka dia tak terurus, rambut dia busuk lah. Ia biarkan macam orang tak mandi ya. Lepas tu dia pergi dapur, dia makan nasi, laju. Ketika itu lagi satu dekat dapur bukan ada benda makan sebab mengikut daripada jiran arwah ni, kira bini arwah ni dah pergi rumah mak dia dekat seminggu 2 minggu dah. Jadi tak ada apa benda makan. Jadi dekat dapur tu ada pisang tau. Pisang tu kita kalau simpan pisang lebih daripada 3-4 hari kan dia akan hitam kan. Busuk-busuk dia makan telur, dia makan dah macam apa kan. Lepas tu pakcik cakap, ini sah lah ni benda ni. Lepas tu orang kampung cakap, kita orang dah hantar pergi berubat dah ni. Dah pergi berubat dah apa semua tak jadi. Tapi untuk pengetahuan sahabat-sahabat saya lah, pasal nasi tangas ni, Pakcik Din dia expert. Dia ada ilmu tu. Dan dia tahu macam mana nak matikan. Itu kelebihan Pakcik Din. Dia kata tak apa. Sekarang ni saya minta tolong, Pakcik Din lah. Saya minta tolong kontak karya-karya yang berdekatan. Katakan kita nak sempurnakan arwah ni selepas waktu subuh. Okey, yang mana minta tolong yang ada kat sini sama-sama bantu saya. Kita selesaikan apa yang tak selesai lagi. Okey, yang mana perempuan tolong pegang bini arwah, pegang. Okey, kalau perlu ikat, jangan bagi dia agresif. Okey, kita cuba buat yang terbaik apa yang perlu kita buat. Okey, apa yang dia minta kelapa. Kelapa kan kelapa yang kita dah parut, nak tempurung kelapa. Tempurung kelapa tu pula nak ada 4 biji. Maknanya 2 biji lah, 2 biji pecah 2 ada 4 lah kan. Benda macam tu kat kampung senang dapat. Okay, senang dapat. Alhamdulillah orang Terengganu memang best. Okey, orang Terengganu memang best. Walau macam mana pun diorang bersatu padu, bersatu hati untuk membantu. Diorang pergi angkat. Lepas tu perlukan daun pandan 4 helai, 5 purut nak ada 7 biji. Lepas tu nak kena ada air kolah masjid bersepah-sepah kat situ kan. Tapi nak air kolah lah Nak air kolah untuk nak dimandikan isteri dia. Lepas tu nak apa lagi ya? Bukan akar sintok. Nak daun sirih. Daun sirih dengan telur ayam kampung dengan ayam kampung seekor. Okey. Bila dah siap tu semua, dah lebih kurang dekat 20 minit dah barang tu dah ada. Lepas tu pakcik minta, okey. Sekarang ni saya perlukan nasi. Okey, nasi ni siapa-siapa kat rumah ada nasi yang dah ditanak yang tak habis tu, tak kisahlah walaupun dah nak hampir-hampir basi ke apa, bagi. Alhamdulillah lah jiran-jiran bagi kan. Jadi penuh dulang tu pula. Okey, bila pakcik datang, okey, pakcik ambil nasi tu letak dekat dalam kelapa. Okey, ni saya cerita lah. Pakcik letak nasi tu dekat dalam purung kelapa. Lepas tu dia potong 5 purut, dia letak kat situ. Lepas tu dia pecahkan telur, letak. Ada 4 biji. Ada 4 lah. Ada 4 tempurung kelapa dengan nasi, dengan apa semua. Last kali daun sirih tu dia tutup.
dia tutup atas. Maknanya macam tutup jadikan penutup lah. Tutup atas. Lepas tu pakcik minta sabut kelapa. Sabut kelapa tu untuk dibakar. Bila dibakar, bila bakar tu, bila dah bakar kan dia akan ada arang macam bara tau. Bara tu buat para, letak tempurung. Itu jam juga buat. Alhamdulillah, itu jam juga buat. Buat sampaikan bara tu kan kena tempurung. Bila tempurung tu kan dia panas. Bila dia panas, nanti dia akan menghasilkan asap macam wap lah. Wap tu keluar menembusi daun sirih. Okey, lepas tu pakcik ambil air, pakcik baca air tu lah, air kolam masjid tu. Pakcik baca. Sambil baca tu sampai termuntah lah orang kampung kat situ. Sebab busuk, semakin lama semakin busuk. Semakin hari semakin busuk. Waktu bila baca, lepas tu dekat arwah tu pula, dekat arwah kawan tu, dia dekat dia punya dia punya kain kapan tu dah bertukar menjadi basah tu. Basah lendi, busuk teramat busuk. Dia macam ni kita bulu lotion kat tangan tapi kita tak sapu, letak aje. Macam tu. Bila kita lalu je, bau dia apa. Lepas tu dah settle tu semua. Pakcik cakap, okey, nak tak nak kita kena buat. Kalau kita tak buat, kita tak selesaikan. Benda ni semua kita serahkan semua kepada Allah. Yang mana ada kat sini, banyak-banyakkan baca Yasin, baca surah Al-Kursi. Mohon kepada Allah pemudahkan urusan segala-galanya. InsyaAllah sebenarnya hari yang saya datang dengan dia tu, itulah hari di mana hari yang saya rasa seronok. Sebab apa? Bukan seronok sebab apa. Benda baru yang kita nampak menjadikan ilmu dan pakcik turunkan ilmu tu kat saya. Lepas tu bila dah selesai tu semua, pakcik kata sekarang ni ambil 2 tempurung tu letak atas rumah. Letak kat atas rumah. Bila letak kat atas rumah tu, belum waktu subuh lagi tau. Masa tu dah dekat pukul 5 dah. Pukul 5 tu dah. Tengok keadaan tu, apa yang kita nampak, satu makhluk kepala sahaja tau. Satu makhluk kepala sahaja tengah jilat daun sirih tu dengan nasi. Tapi bagusnya pakcik, sebab dia buat macam tu tak apa ramai yang nampak. Yang nampak macam saya nampak, macam Din nampak. Lepas tu ada 2-3 orang jiran nampak. Bila nampak, sebab pakcik awal-awal dah cakap dah, yang mana rezeki dapat tengok. Hantu lah, janganlah nak tidak tengok. Sebab kalau tengok dia kan jadi histeria pula kan. Okey, bila dah settle tu, bini arwah terus datang ambil yang nasi yang dijilat sama dengan benda yang dalam kepala tu, yang macam hantu tu, setan tu, sambil makan sama. Lepas dah makan dia gelak apa semua. Lepas tu dia nangis, pelan-pelan nangis. Lepas tu pakcik cakap, okey sekarang ni minta lelaki yang pegang perempuan ni, pegang siapa nama tu, bini arwah tu, bawa pergi bawah. Lepas tu kangkangkan dia, tangaskan dia. Maknanya kan bila letak bila kangkang kan wap tu kena dekat dia punya kemaluan ni kan. Dalam keadaan berdiri lah dalam keadaan berdiri macam ni kan kaki kan macam ni, bawah tu kan boleh berasap. Nampak peluh menitik, peluh tu menitik jatuh ke tempat yang tempurung yang ada lagi 2 tu. Menitik dekat atas, dekat atas daun sirih. Lepas tu dia punya bau dia, pening kepala. Lepas tu masa dah buat tu, tengok bini arwah tu semakin lama masih semakin penat, semakin lama semakin penat, dah tak tahan. Lepas tu pakcik kata, dia cakap, Sophie, Din, kau pegang bini arwah, buat ni atas. Lepas tu kau siamkan dia dengan air kolam masjid tu. Masa kita orang nak buat atas, orang kampung tolong 2-3 orang, berat juga perempuan ni pun.
Sampai ke atas, kita orang siramkan dia. Masa siram tu, pakcik dah cakap awal dah baca ayat kursi. Masa siram tu, dia punya badan dia tu berulat-ulat lah. Tak tahu ulat tu datang daripada. Dekat rambut dia tu, kat tepi-tepi rambut dia tu, jatuh ulat. Lepas tu badan dia tu memang bau hamis, bau nasi tangas, bau nasi, basi tau. Teruk sangat bau dia. Oh, tak boleh tahan bau dia. Bila dah sampai tu dah orang kata apa, dah habis mandi tu. Lepas tu pakcik dia naik, pakcik dia kata, okey sekarang ni Pi, kau suruh bini dia ni pergi dekat arwah lah. Lap yang lendir-lendir dekat muka-muka tu apa semua. Lap. Lepas tu, apa nama tu, dia punya busuk tu letak kat dalam tepurung. Tepurung. Lepas dah buat tu lebih kurang dekat 10 minit ke lah. Lepas dah buat, tepurung tu pakcik cakap pergi tanam lah. Alhamdulillah lah, orang kampung membantu. Tanam, dalam juga ni tak ada dalam 7 kaki. Dalam jugalah. Kira 4 tempurung tu dah ditanam. Lepas tanam, pakcik kata letak satu batang. Sebenarnya batang tu penipu. Batang tu sebenarnya perjanjian tu di mana pakcik dia cakap, engkau boleh balik dekat tuan ni kalau kau nak balik, tetapi dengan syarat biar batang ni dia akan bertumbuh jadi pokok kelapa. Perjanjian tu lah. Tapi memang takkan tumbuh lah pokok kelapa je kan. Okey, last sekali pakcik Din ambil telur ayam kampung tu pakcik kan ada dah letak dalam 4 tu kan. Telur ayam kampung tu 7, tinggal lagi 3 biji tu pakcik Din masuk dalam bekas, kacau dengan bacaan apa semua, dia campur pula dengan minyak kasturi. Lepas tu telur tu jadi wangi lah. Okey, lepas tu pakcik kata benda ni tuang dekat tempat yang kita tanam tempurung tu. Sebenarnya tu cara dia tau. Ada orang cara beza-beza. Okey. Ini cara Melayu dia lah, cara dia belajar lah. Lepas dah tuang tu, pakcik dekat pokok tu, dekat tempat yang tu lah, dia kata, kau boleh balik dekat tuan kau kalau kau nak balik, tetapi selagi tak tumbuhnya pokok ni, kau jangan kembali. Kalau pokok ni dah tumbuh jadi pokok kelapa, baru kau datang ke tuan kau ni balik. Sebenarnya kayu tu kayu bodoh je letak kan, kayu biasa je. So lepas pada tu, lepas dah selesai tu, dalam pukul 5.30 tu tengok azan pun dah orang ada dah beberapa orang kata cakap dengan pakcik nak beritahu kubur memang ada. Orang sini memang sentiasa ada kubur kosong. Lagipun arwah memang orang sini. Lepas pada tu apa panggil tu, kiranya kita nak kebumikan lepas subuh. Okey. Azan subuh pun berkumandang. Bila azan subuh berkumandang, pakcik Din dekat apa dengan saya? Dengan Din, lepas azan subuh, kita mandikan arwah lagi sekali. Sebab apa? Dia punya kain kapan dia semua dah busuk, dah tak boleh pakai. Kita minta mandi dekat surau berdekatan. Alhamdulillah kita boleh mandi kat surau berdekatan. Okey. Lepas dah semayang, kita bawa jenazah, ada van saya kan, van yang kita orang tu bawa pergi ke surau. Lepas dah bawa pergi surau untuk nak dimandikan lagi sekali, bini dia dekat rumah tenat, susah nak mati. Susah betul nak mati. Pakcik dia kata apa tau? Pakcik dia kata, ini semua kuasa Allah. Kita pun tak tahu apa jadi kan. Yang kita tahu pakcik dah selesaikan apa yang dah berlaku apa semua, dah putus dah antara nasi tangas tu apa semua. Lepas tu masa nak mandikan, masa kita nak bawa tu, bini arwah tu dia terbaring. Dia kata dia tak larat. Anak dia pun ada 2-3 orang, kecil-kecil lagi lah, dalam darjah 2 ke darjah 3 macam tu lah. Lepas tu kira keadaan tu, adalah beberapa orang perempuan tunggu kat dalam rumah tu kan. Sebab dia
kematian ni dia jadi macam dia jadi macam satu majlis keramaian pula tau. Dia ramai. Orang pun dah tahu kan. Okey, kemudian kita orang bawa pergi surau untuk mandi-mandi. Lepas dah mandi kan, kita sembahyang kat surau tu juga. Lepas dah sembahyang tu dalam pukul 7, pukul 8 tu kita akan nak ke bumi kan. Lepas tu siapa nama tu Jian tadi yang lelaki tu datang. Dia bagi tahu, dia kata yang bini arwah dekat rumah macam sakit tenat ni pakcik. Dia bagi pakcik dia pakcik lah. Macam tak lepas kan. Lepas tu Pakcik Din cakap apa tau. Saya cadangkan macam ni lah. Kalau boleh cuba cari keluarga arwah. Keluarga arwah pun orang Terengganu. Jadi tak ada pening kepala pun. Ke area situ juga. Kan? Telefon. Jadi apa nama tu, adalah orang yang kenal arwah ni, kenal-kenalan telefon. Jadi adik-beradik dia yang 9 orang tu, 8 orang tu pun. 7 orang tu pun. Seorang kat Maran, seorang lagi dah meninggal. Ni yang tu kan. 7 orang lah. 7 orang turun. 7 turun. Mana kebumian tu dia jadikan, dia lajak dalam pukul 9 lebih lah. Bila turun, tak sangka lah, diorang sedih lah. Abang diorang buruk macam mana pun keluarga kita kan. Lepas tu bila dah tengok muka arwah, diorang balik pergi rumah arwah, jumpa dengan bini arwah apa semua kan. Alah, benda tengah sedih kan, nak marah-marah pun tak guna kan. Sampai-sampai tengok bini arwah tu macam tengah aduh. Lepas tu bila adik-beradik sampai, bini arwah cakap, dia cakap dalam nada dia yang kita tak faham. Tapi bila dia berulang-ulang kali, bunyi dia, selama ni dia yang sihirkan abang korang. Aku yang sihirkan abang kau. Maafkan aku. Kata. Aku yang tangaskan nasi abang kau. Maafkan aku. Semua sekali lah dia tahu. Adik-beradik dengar hati panas lah kan. Tapi nak buat macam mana, benda nak berlaku kan. Okey, benda dah berlaku. Tak ada nak kata apa lah. Cuma apa yang diorang boleh buat, diorang reda, diorang kena maafkan tu je. Memaafkan tu adalah lebih baik daripada kita bersifat dendam. Betul tak? Tak jauh ke mana. Tiba-tiba orang tu sihat balik kan, tak pasal-pasal dia menyantau sana sini kan. Jadi bila kita maafkan dia, kita minta pada Allah, semoga Allah pemudahkan urusan semua di dunia ni. Selesai lah tupat, jadi pukul 9, kita pun kebumikan dia. Masa kebumikan dia tu, Alhamdulillah, arwah ni mudah dikebumikan. Arwah ni baik. Alung ni seorang yang baik. Sebab kata Pakcik Din, arwah ni seorang yang baik. Dia tak pernah abaikan keluarga. Semenjak dia kahwin je. Okey. Lepas dah kebumikan dia, apa nama tu, orang dah talqin, orang kampung talqin. Lepas tu petang tu ada tahlil lah kan, tahlil. Pakcik Din ambil keputusan untuk tunggu. Dia tak nak balik lagi sebab itu kawan dia kan. Kawan dia, jadi kita orang pun akulah mujurlah saya ni bawa baju lebih, dia pun bawa baju lebih. Tu kita orang pun mandi, lepas dah mandi tunggulah kat situ kan, tunggu sebab ada dua orang nak buat tahlil lepas Zuhur macam tu. Lepas Zuhur tahlil tu. Jadi lepas Zuhur tu, lepas dah tahlil apa semua, lepas dah makan-makan tu kita orang terbalik. Okay. Masa Zuhur tu, masa tahlil tu, bini arwah terbujur sakit. Macam tu. Jadi sambil dalam orang buat tahlil tu, orang baca Yasin untuk bini arwah juga, untuk memudahkan Allah ampunkan dosa dia apa semua kan. Jadi lepas dah selesai tu semua, lepas dah selesai, kita orang pun balik. Okey. Balik. Bila dah balik semua tu, apa nama tu, Pakcik Din hantar saya balik ke Damansara lah. Motor kat sana kan. Saya pun balik. Maknanya saya sampai dekat rumah saya ni dalam pukul 12 lah. 11.30 ke 11.30 malam ke 12.30 malam itulah. Terunjut balik kan. Betul bila balik, Alhamdulillah tak ada apa yang berlaku.
Okey, kita orang pun menjalani kehidupan kita macam biasalah. Okey. Lepas pada 3 hari, kawan kepada arwah telefon Pakcik Din. Kan awal-awal lagi kan dia telefon Pakcik Din. Okey. Dia call Pakcik Din, apa nama tu, bagi tahu tadi adik arwah ada call, yang bongsu tu ada call bagi tahu bini arwah dah meninggal. Bini arwah meninggal, orang sana uruskan lah, tapi bini arwah meninggal susah. Susah macam mana? Kata sahabat, kawan kepada arwah lah, dia meninggal masa tu susah sangat nak meninggal. Kira pemergian itu aib lah. Sebab katanya lepas arwah meninggal, keesokannya bini arwah ni balik ke rumah mak dia lah. Jadi orang sana yang uruskan, kita orang tak tahu. Cuma dapat tahu daripada adik bongsu arwah ni beritahu bini arwah dah meninggal. Maknanya arwah dengan bini ni dah meninggalkan tiga orang cahaya mata yang kecil. Okey. Susah jugalah dia punya cara mati dia, kata dia payah jugalah. Lepas tu Pakcik Din beritahu Din beritahu saya kata Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benda dah berlaku kan, nak buat macam mana kan. Lepas tu cerita kita orang ni habis begitu aja. Okey, habis. Okey. Bila dah habis tu dah tak ada apalah. Arwah pun yang si Alung tu dah meninggal, bini dia pun dah meninggal. Jadi tak ada apa-apa yang tertinggal. Yang kami uruskan arwah Alung tu, alhamdulillah semua berjalan lancar, walaupun ada beberapa masalah yang berlaku kan, tapi benda tu atas izin Allah jugalah. Okey. Kemudian seminggu selepas pada tu berlaku, Din tak sihat. Din jadi macam badan dia tak sedap badan. Lepas tu dia cakap, dia beritahu Pakcik Din. Dan masa-masa dia WhatsApp saya. Dia kata lepas dia balik daripada Terengganu tu, lepas pada seminggu tu, badan dia sakit. Kemudian dia selalu bau benda yang bukan-bukan, bau busuk-busuk tu, sebiji bau macam kat hospital tu, dia kata. Sebiji bau tu macam ada dekat, apa nama tu, sebiji benda tu bau dekat rumah arwah. Okey. Ini saya dah minta izin Din untuk ceritakan benda ni. Din kata tak ada masalah. Sebab tu ada benda kenapa saya tak nak tampilkan muka Din ni, sebab ada juga benda yang berlaku kat atas dia. Bila Din dah kena ganggu macam tu kan, kehidupan Din dengan tunang dia ni hari-hari bergaduh. Okey, hari-hari bergaduh. Kata tunang Din tu, dia setiap kali jumpa Din, dia bau busuk kat badan Din. Lepas pada seminggu tu. Okey, lepas pada seminggu tu, saya uruskan jenazah dengan Pakcik Din ni. Dia nak ikut. Lebih kurang dekat sebulan lebih, dekat 2 bulan Din sakit tu. Pakcik Din dah ubat dia pun tak jalan. Pakcik Ali dah ubat dia pun tak jalan juga. Apa pun tak jalan. Sehinggalah satu masa tu, hubungan antara Din dengan tunang dia tu agak kritikal. Sehinggalah tak silap saya, Merdeka 31 hari bulan 8 tu, dia putuskan pertunangan dengan tunang dia. Lepas dia dah putuskan pertunangan dengan tunang dia, sebab apa? Ini atas permintaan tunang dia sendiri. Dia kata dia tak dapat tahan hidup dengan dia, berbau busuk. Tapi saya tengok balik apa yang dah berlaku tu kan. Saya cuba muhasabah diri saya kan. Apa kena dengan dia ni? Rupa-rupanya lah, Pakcik Din cakap Din terkena badi
badi apa? Badi Allah badi apa orang panggil balan-balan yang hantu terbang. Dia terkena badi tu sebab itu adalah benda yang nasi tangas punya hantu lah orang panggil. Okey, nasi tangas tu punya hantu lah, setan lah. Lepas tu bila berborak dengan Din, pakcik dah ubatkan Din. Pakcik Ali pun dah ubatkan Din, tak berhasil. Lepas tu Pakcik Din apa nama tu buat solat sunat, solat hajat, istiqarah, tahajud apa segalanya lah. Dapat petunjuk, jumpa Din balik. Bila jumpa Din, masa tu dekat banyak jenazah saya uruskan tu, Din tak ada tau. Sebab dia sakit. Sampai kurus dia. Lepas tu pakcik kata, Din, cuba kau ingat balik apa yang dah berlaku kat Terengganu tu sana kan. Din ni dia cuba ingat. Dia sampai tak boleh ingat tau. Sampai bila kita orang nak balik tu, baru dia cakap apa tau. Pakcik, ada kena-mengena tak kalau saya langkah tempat tu? Lepas tu pakcik kata, langkah apa? Pakcik ingat tak? Pakcik tanam apa nama tu, tempurung tu. Okey. Saya ada langkah tempat tu. Saya langkah sebab tak ada sebab pun, sebab saya nak lalu situ, nak lalu kawasan tu. Lepas tu saya terlangkah. Kan orang kan tengah ramai-ramai datang kan, saya terlangkah tempat tu. Lepas tu pakcik dia cakap, wallahualam lah, mungkin ada kait ni juga kau langkah tempat ni. Jadi apa yang kita buat, pakcik dia cakap, okey hari ni kita off, okey. Kalau ada kematian pakcik serahkan orang lain, kita pergi Terengganu. Pergilah Terengganu. Saya dengan pakcik pergi Terengganu naik Ejora. Laju sikit kan. Lepas tu 6 atau 7 kan. Laju sikit sampai ke rumah yang kita nak pergi tu lah, rumah arwah lah. Sampai kat rumah arwah tu siang. Sampai-sampai alhamdulillah ada juga orang yang kenal. Orang yang kenal tu orang kampung tu lah, yang maknanya benda pun tak sampai 2-3 bulan. Takkan lupa kan. Tambah lagi dia orang tengok muka saya, mesti dia ingat. Saya kan lain daripada yang lain. Lepas tu dia orang cakap lah, ada urusan apa kat sini kan. Lepas tu pakcik dia cakap lah, tak ada apa-apa, saja nak pergi ke Kuala Terengganu. Sambil-sambil tu singgah lalu ikut jalan lama ni. Lepas tu bila pakcik dia sambil-sambil nak lalu tu, ingat nak singgah tempat yang kita tanam tu, tengok macam mana. Bila sampai kat sana, apa yang kita orang dapati, apa nama tu, tanah tu yang pakcik Din buat tu, kan tak kayu kan. Tanah tu kita orang nampak dia dah rata tau. Tapi kita tahu lah kat mana. Lepas tu minta tolong orang-orang kat situ kan, 2-3 orang kan. Ingat tak masa kita tanam benda tu kat situ kan? Tanam kita ingat. Lepas tanam tu kita buka korek, benda tu tak ada. Bermakna dah ada orang korek yang sebelum ni. Tak tahu siapa dia. Lepas tu pakcik pun cakap dengan Din, benda ni kotor sikit Din. Cakap, benda ni kotor sikit. Kenapa? Kau pergi ambil botol kosong tu, kau pergilah kencing dalam botol tu. Lepas tu air kencing tu siram dekat tanah yang kita tanam tu lah. Lepas dah siram, tak tahu ini petua. Siapa yang ada datuk ke nenek yang masih hidup, tanya dia orang, petua-petua ni masih guna lagi tak? Lepas dah buat tu, pakcik cakap, pakcik berdoa lah kan. Pakcik berdoa, sambil-sambil kita pun berdoa jugalah dengan bahasa kita sendiri lah. Pakcik pun berdoa, minta Allah sembuhkan penyakit Din, supaya benda tu tak ikut Din atau apa semua sekali lah yang terperangkumi. Lepas pada tu kita orang pun lepas dah selesai tu kita balik lah. Balik singgah lah, beli barang. Bila sampai dekat rumah, alhamdulillah lepas 2-3 hari Din ni kembali sihat sedia kala. Lepas tu dalam badan Din punya badan pun dah okey apa semua kan. Lepas tu bekas tunang Din nak rujuk balik dengan Din, tapi Din tak nak. Dia kata tak payahlah, kalau aku tengah susah nanti senang-senang dia tinggalkan aku. Macam tu lah cerita dia. Lepas tu alhamdulillah benda tu damai je.
Jadi sekarang ni sekejap lagi view mesti turun confirm. Apa yang saya boleh sampaikan di sini pengajaran daripada cerita ni wahai orang-orang perempuan yang mana sayangkan suami, sayanglah sebaik-baiknya. Janganlah guna bukan-bukan. Nak jadi kaya, usahalah sendiri. Jangan ambil benda yang mudah. Tak payahlah bersungkong-kong, tak payahlah guna nasi tangas, nasi apa semua, tak payah. Sebab benda tu dia memudaratkan. Untuk pengetahuan kawan-kawan saya siapa-siapa yang buat nasi tangas ni, dia punya timbal balik dia adalah nyawa. Setahu saya lah. Siapa yang buat nasi tangas ni, nasi kangkang ni, timbal balik dia adalah nyawa. Jadi walau macam mana pun ajal semua kat tangan Tuhan, tapi kematian tu bersebab. Okey, bersebab apa? Benda tu dia punya apa, timbal balik adalah nyawa juga. Sebab apa? Syarat-syarat engkau nak jin ikut cakap engkau, jin akan ikut cakap engkau. Apa yang kau nak dia akan ikut. Tetapi bila jin dah buat kerja, dia pun nak habuan dia juga. Apakah habuan dia? Dia nak nyawa. Jadi setengah orang tak sanggup bagi nyawa anak. Jadi dia bagilah nyawa dia. Kalau perempuan kalau buat nasi tangas, tanyalah bomoh ke, dukun asli ke, timbal balik dia adalah nyawa, bukan benda lain. Okey, nak buang benda tu, bila nak, kalau kata nasi tangas tu kalau nak buang ni benda tu akan ada efek kat dia. Tu kena ingat. Lepas tu difahamkan jugalah difahamkan juga. Okey, kau difahamkan pengajaran daripada situ, kita jangan menyekutukan Allah. Bila kita dah sekutukan Allah, kita meletakkan setan ni nombor satu, jin ni nombor satu, Allah ni dah nombor berapa dah, tak tahu. Jadi kita bekerjasama dengan jin. Okey. Makanan jin tu pula adalah bersetubuh dengan perempuan yang ambil mantra nasi tangas tu. Ini adalah proses-proses untuk nasi tangas. Kenapa saya tahu? Ini Pak Cik Din cerita dengan saya. Saya dapat ilmu tu. Saya dapat ilmu tu bukan ilmu untuk buat nasi tangas. Tidak. Jangan pandai-pandai pula WhatsApp saya nak benda tu. Ilmu yang saya dapat tu adalah ilmu untuk mengubati orang kena nasi tangas. Okay, dia ada 2-3 kaedah. Cuma tu semua cara Melayu. Okay, cara Melayu. Sebab kalau kita ruqyah pun boleh juga panggil orang yang buat ruqyah kan, insya-Allah. Kita kembali balik kepada Tuhan punya dunia, Allah Subhanahu Wa Taala. Dia segala-galanya. Okey, yang kita sekeliling ni pula, bila kita dah nampak benda tu berlaku, kita jangan terus menjatuhkan hukum. Mesti ada sebab kenapa dia berubah jadi macam tu. Bayangkan seorang yang baik tiba-tiba berubah jadi tak baik. Mesti ada sebab. Okey. Salah satu sebab dia mungkin benda-benda ni semualah kita kena tengok apa benda sebab-sebab dia kan. Jangan kita buat hukum. Lepas tu daripada segi pengajaran yang kita dapat lagi, ingat surga isteri ni di bawah tapak kaki suami. Tak tahulah macam mana matinya isteri itu tak dapat pengampunan daripada daripada suami dia. Lepas tu tak tahu pula lah macam mana dosa dia tu, Allah je yang tahu. Kita yang hidup ni, kita dah tahu dah, kalau contohlah kita dah kahwin, bini laki aku ni kaya ni, macam mana aku nak reta dia. Ingat pasal nasi tangas. Sebelum nak buat nasi tangas tu, fikir dulu apa benda dia punya efek dia. Macam-macam akan berlaku. Okey. Okey, sekarang ni saya buka soalan. Ada siapa nak bagi saya soalan ke apa ke, insya-Allah saya akan jawab. Buat nasi serai dengan ayam masak merah lagi sedap. Betul tu. Alung jangan kena nasi kangkang. Okey. Tadi Mariam tiba-tiba pelepah tu. Cantik. Apa pun besok jangan lupa dia nasi mamak tiup. Aduh, macam-macam lah korang ni. Orang curi kelapa tu untuk apa? Curi kelapa? Siapa yang curi? Tak tahu. Orang yang curi kelapa tu tak tahu. Jangan tanya saya kenapa. Itu saya tak tahu. Baik, makan telur zafran. Buatlah nasi ujang panas kan sedap. Betul. Buat nasi ayam penyet ke. Abang Sopi, macam mana kita nak tahu kita kena nasi kangkang? Itu nak tahu dia
kita macam mana cakap, panjang cerita dia, kena WhatsApp. Sebab dalam ni saya tahu dalam ni ada orang juga yang pengamal perubatan. Jadi ada yang tak sependapat dengan saya. Jadi sebaiknya WhatsApp je saya. InsyaAllah saya akan tanya. Ayam kampung tu bila guna? Ayam kampung tu sebenarnya itu adalah syarat. Ayam kampung tu adalah syarat. Sebab masa tengah ubatkan tu, ayam kampung tu tak ada usik pun. Tapi itu adalah syarat nyawa. Pakcik Din kata itu adalah syarat nyawa. Dia tak semestinya ayam kampung. Apa nama tu, belut pun boleh. Ya, arwah keluarga tahu. Arwah keluarga dah tahu. Kalau tengok balik saya punya cerita tu, arwah keluarga tahu. Sebab masa dia tengah nazak tu, dia dah beritahu dah. Perempuan tu dah beritahu dah. Boleh. Ayam kampung tu tak ada. Ayam kampung tu tak buat apa-apa pun. Sebab apa saya difahamkan, okey, saya beritahu ayam kampung tu dibuat untuk apa tau. Pakcik Din nanti cakap dengan saya, ayam kampung tu sebenarnya adalah syarat. Sebab takut nanti masa berunding dengan makhluk halus tu, kalau benda tu nak nyawa, kita bagilah ayam kampung tu. Tapi benda tu tak nak nyawa, Pakcik Din dah buat perjanjian lain, maknanya lain lah. Rupa-rupanya dia nak nyawa juga. Nyawa tu adalah nyawa perempuan tu. Bang, Din kena sakit sebab dia langkah benda tu lah, benda yang kita tanam tu. Selamat raya cepatnya. Okey, siapa-siapa yang nak belajar pengurusan jenazah boleh WhatsApp saya. Siapa-siapa yang berdekatan di Kuala Lumpur, Kajang, yang mana nak follow saya untuk buat pengurusan jenazah, boleh WhatsApp saya. Marilah kita sama-sama menimba ilmu dan menimba pengalaman. InsyaAllah. Kalau rezeki dapat, dapatlah. Kalau rezeki tak dapat, kita belajar. Kita nak duduk dalam ilmu fardu kifayah ni bukan nak cari hantu. Kita nak membantu orang, tapi benda tu rezeki. Ya, Bella Lelola boleh WhatsApp saya. Siapalah agaknya yang curi? Tak tahu siapa yang curi. Bang, kalau nasi tu tukar jadi Maggi, ilmu tu berkesan ke? Woi, itu sangat berkesan. Saya pun nak cari ilmu tu. Untuk apa dia curi? Mestilah ada sebab kenapa dia curi benda tu. Mungkin dia nak kot benda tu. Wallah alam, kita tak tahu. Mungkin ahli keluarga dia ke, mungkin siapa-siapa ke, tak tahu. Sebab kita pun tak tahu. Okey, nombor saya ada dekat saya punya page PMSC tu. Okey, yang mana nak tengok cerita ni balik boleh tengok dekat YouTube. Saya tak upload dekat dalam Facebook, saya upload dekat dalam YouTube. Nak dapat nombor macam mana? Dekat dalam page saya ada nombor. Dekat page saya ada nombor 0192242980. Okey, insyaAllah. Nak jumpa abang macam mana? Boleh je, WhatsApp je, insyaAllah saya akan jumpa. Okey, 019-224-2980. Okey. Herman Jainuddin. Ada apa tu Okey lah, insyaAllah kita jumpa lagi. Saya ingin memohon 1000 ampun dan maaf sekiranya saya ada terkasar bahasa, sekiranya jalan plot cerita saya ni membuatkan ada yang tak senang hati. Saya minta ampun dan maaf. Dengan itu, sama-samalah kita hadiahkan Al-Fatihah kita kepada
kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Kita hadiahkan Al-Fatihah kita juga kepada seluruh umat Islam. Jangan lupa hadiahkan Al-Fatihah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seisi keluarga dia. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi di hari yang lain, insya-Allah. Okey, kalau tak ada apa-apa saya akan live. Kalau ada kerja saya tak boleh live lah. Okey, insya-Allah. Kenapa tak live kat IG? IG tak boleh live. Saya dah live tak ngam ah. Dapat 30 minit lepas tu mati. Okey, baik, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.